Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi unit ke-8 penyerapan. Tajuk kita pada hari ini ialah objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Standard kandungan 8.1 keupayaan bahan menyerap air. Standard pembelajaran 8.1.1 mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. 8.1.2 mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks pada muka surat 71 hingga 74. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran ini, murid dapat menyatakan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Okey, perhatikan situasi dan gambar rajah ini. Kita boleh lihat kat sini dua orang murid yang sedang berjalan ketika hujan. Seorang murid sedang menggunakan payung, manakala seorang lagi memakai baju hujan dan terdengar bunyi anak ayam. Okey. Budak ini bernama Hafiz dan dia terlihat dua ekor anak ayam berada di tepi longkang. Jadi Hafiz membawa dua ekor anak ayam itu ke dalam baju hujannya dan membawa ke tempat yang selamat. Okey. Mengapakah baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah? Kita tengok di sini baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam ni tidak basah. Kenapa agaknya? Ya, kerana dia memakai baju hujan dan baju hujan ini tidak menyerap air. Jadi baju sekolahnya tidak terkena air. Objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air itu. Ke manakah hilangnya air itu? Mengapakah meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Menyerap air atau tidak. Alat dan bahan: air berwarna, penitis, kertas nota, sapu tangan, tisu, pemadam, duit shilling, klik kertas, berbola kapas dan mainan plastik. Langkah-langkah: titiskan air berwarna ke atas objek-objek tersebut. Perhatikan air berwarna yang telah dititiskan dan catatkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey, jom kita jalankan penyiasatan bersama-sama. Okey, iaitu kita mulakan dengan duit shilling. Okey, ada titisan air pada duit shilling. Seterusnya, sapu tangan. Okey, sapu tangan. Tiada titisan air. Seterusnya, kertas nota. Okey, kertas nota juga tiada titisan air. Seterusnya ialah kertas tisu. Okey, kertas tisu juga tiada titisan air. Dan pemadam, lihat pemadam. Okey, pemadam ada titisan air. Klip kertas. Okey, klip kertas ada titisan air.
Okey, seterusnya mainan plastik. Okey, mainan plastik ada titisan air. Dan akhir sekali berbola kapas. Okey, kita dapati berbola kapas pula tiada titisan air. Jadi itu saja penyiasatan kita. Jom kita lengkapkan keputusan penyiasatan ini. Okey, kita dapati berdasarkan bahan-bahan ini tadi, duit shilling ada titisan air, sapu tangan tiada titisan air, kertas nota tiada titisan air, tisu tiada titisan air, pemadam ada titisan air, klip kertas ada titisan air, mainan plastik ada titisan air dan bola kapas tiada titisan air. Soalan, objek manakah yang masih mempunyai titisan air di atasnya? Mengapa? Duit shilling, pemadam, kelip kertas dan mainan plastik dia masih ada titisan air kerana objek tersebut tidak menyerap air. Objek manakah yang tiada lagi titisan air di atasnya? Mengapa? Yang tiada lagi titisan air ialah sapu tangan, kertas nota, bola kapas dan tisu kerana objek tersebut menyerap air. Okey, mari kelaskan objek. Kita tengok kat sini ada pelbagai objek di ruang dapur, iaitu kita ada straw, gelas kaca, alas kaki, pinggan plastik, sudu logam, kain lap, mop dan tisu dapur. Jadi kat sini kita dah dapat lihat dan kita dapat kenal pasti objek yang menyerap air dan tidak menyerap air. Alia telah mengenal pasti tisu dapur ialah objek yang boleh menyerap air, manakala gelas kaca ialah objek yang tidak boleh menyerap air. Mari kita bantu Alia mengelaskan objek itu kepada dua kumpulan. Jadi kita boleh kelaskan objek ini kepada boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Bagi kelas kumpulan yang boleh menyerap air, kita ada tisu dapur, mop, alas kaki dan kain lap. Manakala objek yang tidak boleh menyerap air, kita ada gelas kaca, sudu logam, pinggan plastik dan juga straw. Jadi rumusan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, terdapat objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Kalau objek yang menyerap air, apabila kita titiskan air, titisan air itu akan hilang. Manakala apabila objek itu tidak menyerap air, apabila kita titiskan air itu masih ada pada objek tersebut. Jadi latihan pada hari ini, objek menyerap air, serap atau tidak dan mengelas objek serap air. Buku aktiviti muka surat 49 hingga 51. Okey, yang ini muka surat 49, objek menyerap air, warnakan objek yang menyerap air. Jadi kamu kena warnakan objek yang menyerap air saja. Muka surat 50, serap air atau tidak, yang ini kena lukiskan paras air di dalam bika ini. Okey, kita tengok gelang getah, kain lap, kertas risit dan juga sudu besi. Dan biasanya kalau objek tersebut tidak menyerap air, maksudnya paras air dia akan kekal sama. Kalau objek tersebut menyerap air, maksudnya paras air akhir ni dia akan berkurang. Dan kena tik lah sama ada menyerap air atau tidak. Kalau menyerap air saja tik, tidak menyerap air tidak perlu tanda. Okey, muka surat 51, mengelas objek serap air. Jadi tuliskan nama-nama objek ini ke dalam bekas inilah. Yang menyerap air ada 3, yang tidak menyerap air ada 3 juga kat sini. 3 ruang kosong. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa komen nama dan nama sekolah di bawah. Jumpa lagi. Bye.